Yang seterusnya, kenapa Allah sebut, cukuplah Allah sebaik-baik saksi ini kerana manusia melihat, Allah pun melihat. Betul tak? Sama-sama lah. Sama-sama kita melihat lah. Tapi kebenaran pada benda yang kita lihat, kadang kita tak tahu. Betul tak? Kita lihat tu betul. Tapi benar tak benar kita tak tahu. Allah tahu. Macam contoh, kita keluar mai masjid. Ada orang nampak dia ni pergi masjid. Betul tak? Tapi hantar bukan habis sembahyang pun. Main handphone sedia. Masya Allah. Kan? Dia nampak kita main handphone. Padahal dia tak tahu kenapa kita main handphone. Mungkin kita dah tengah ambil nota-nota kuliah dan sebagainya. Tidak, Masya Allah. Orang nampak tapi dia tak tahu kebenaran. Nah, dia ada satu cerita Raja Murad Ahmad ataupun Raja Murad yang keempat. Kisah ni masyhur. Tahun 1620-an atau 23 lah macam tu Raja Murad yang keempat. Masya Allah. Dia daripada Empire Turki Uthmaniyah. Masya Allah. Seorang wali Allah dia ni. Nah, Raja Murad ni cukup baik, Masya Allah, tabarakallah. Cukup baik, Masya Allah. Dia ni Raja Murad, dia punya biat tu, dia punya tabiat ni, dia suka keluar pi cek tengok keadaan rakyat dia macam mana, depa okey ke tak okey. Dan setiap kali bila dia turun padang, dia tahamak dia raja. Dia buat macam biasa aja. Dia pakai baju belekeh. Orang pun tak kenal. Zaman tu mana ada WhatsApp semua ni kan. Kamera pun tak ada, Masya-Allah. Jadi orang tengok pakai baju biasa, baju leket, jadi orang rakyat biasalah. Ini Raja Murad, dia suka buat macam ni. Satu malam dia nak tidur. Dia nak tidur tapi kepala dia jadi berat. Macam jiwa mengacau. Dia tak boleh tidur, ada sesuatu benda yang kacau dia. Dia seolah-olah macam ilham. Allah antarkan ilham pada dia kot. Murad, esok pagi kau ke kampung ni. Esok pagi kau tempat ni. Kau ke kampung ni. Esok pagi. Dia pun apa tempat ni, apa dia ni. Jadi esok pagi itu dia tanya pada ulu balang dia semua. Ada tak sekian-sekian kampung ni? Yang Bukit Aping buat kan? Ada tak? Ada. Tolong bawa saya pergi sana. Jadi dia pun sudah menyamar lah macam rakyat biasa pergi. Sampai dekat perkampungan itu, semua balik, dia seorang je masuk. Dia masuk, dia tengok ada satu tempat macam pasar. Ramai orang. Di tengah-tengah pasar itu ada satu jenazah diletakkan macam tu saja. Orang buat tak peduli pada jenazah tu. Padahal yang lalu-lalang sepak terajang ludah dekat jenazah tu. Raja Murad ni pun heran, Masya Allah. Dia pun heran, Masya Allah. Apa dia buat macam ni? So dia pergi tengok lah. Dia kata, kenapa kamu buat macam ni dekat si mati ni? Kenapa kamu tak simpan dia? Oh, orang ni zindik. Zindik ni dia dosa dari atas sampai ke bawah semua dosa, Masya Allah. Dia ni dosa banyak. Kami takkan sentuh, kami takkan uruskan dia. Biar dia kena macam ni. Dengan apa yang dia buat. Raja Murad kata, kalau dia pun dia berdosa, janganlah seksakan dia macam ni. Tanamlah dia. Ni hang cakap banyak hang lah pergi tanam. Tu dia. Raja kena sound macam tu je. Tidak, Masya Allah. Jadi Raja Murad kata, baiklah saya uruskan. Cuma saya nak tahu di mana rumahnya. Bawa saya pergi ke rumahnya, saya nak jumpa ahli keluarga dia. So dia pausung pergi rumah dia. Tapi isteri dia keluar, Masya Allah. Isteri dia menangis. Raja Murad tanya, puan ceritakan kepada saya. Apa amalan suami kamu ini sehinggakan orang satu kampung ni pulaukan dia? Apa dia buat? Jadi isteri dia jawab, suami saya ni seorang yang degil. Seorang yang degil. Banyak kali saya nasihat, tak nak dengar. Nasihat saya dia tak pernah endah. Raja Murad kata, cuba ceritakan apa dia punya amalan. Sebenarnya apa yang dia buat? Jadi isteri dia cerita, suami saya ni seorang businessman, peniaga. Apabila mana masa saja bisnes dia laku, bila dia dapat untung, duit keuntungan tu dia tak bawa balik ke rumah. Dia pergi mana? Dia pergi sarang pelacuran. Terkejut Raja Murad. Biar betul. Dia pergi ke sarang pelacuran. Tetapi bukan untuk melanggan pelacur. Dia ambil duit keuntungan dia tu, dia bayar kepada semua pelacur itu, supaya mereka ni jangan melacurkan diri. Orang kampung ni ingat, suami saya yang pergi melanggan pelacur tu. Kalau ada duit lebihan, dia akan pergi ke kedai khamar, dia beli arak. Bukan untuk dia minum. Dia tuangkan arak tu atau dia pecah-pecahkan botol arak tu supaya orang di sini tak pergi minum arak. Tapi semua ingat suami saya yang pergi minum arak. Banyak kali saya nasihat, jangan buat benda ni. Walaupun kamu buat baik, tapi orang nampak sebaliknya. Tapi suami saya kata, dia buat benda ni bukan kerana manusia, tetapi dia dengan Allah.
Jadi saya nasihat suami saya takutlah seandainya kalau kamu mati, tak ada siapa nanti mai uruskan jenazah kamu, kalau macam mana saya nak buat. Saya bukan tahu apa, saya kesorangan. Maka suami saya kata, kalaulah orang kampung ni tak nak mai menguruskan jenazah saya, kau yakinlah Allah akan antar khalifah kita untuk menguruskan jenazah aku. Masya Allah. Itu yang Allah hantar ilham pada dia, so dia pergi, Masya Allah. Menangis Raja Murad. Menangis, Masya Allah. Merayu pada isteri dia. Tuan, tolong serahkan jenazah suami kamu yang mulia ni pada saya. Saya janji saya akan uruskan jenazah ni. Saya akan mandikan dia. Saya akan kafankan dia. Saya yang akan solatkan dia. Dan saya akan masukkan dia ke dalam liang lahat. Jadi isteri dia tanya, kamu ni siapa? Akulah khalifah kamu. Akulah raja yang dimaksudkan oleh suami kamu tu. Masya Allah. Tidak. Itu yang Allah sebut. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Kadang macam ni lah dalam hidup kita. Betul tak? Kan? Kita buat kerja, orang lain dapat nama. Betul tak? Masya Allah. Kita siapkan kerja, orang lain dapat pujian. Kita pacak bendera, orang lain jadi ahli parlimen pula lah. Masya Allah. Betul tak? Yang pacak bendera kita. Gaduh pula tu. Aku punya tinggi. Aku punya tinggi. Lagi tinggi. Masya Allah. Sanggup tinggi anak bini. Tengah malam pergi lekat. Masya Allah. Allah tahu segala sesuatu. Kadang dalam hidup kita macam tu juga kan. Ini untuk diri saya samalah. Kita tolong orang. Macam Iqmal dia suka tolong ramai orang. Saya suka baca status dia. Sekejap kalau orang susah, saya pun tu lah ingat lepas ni kalau kereta tak mampu bayar dengan abang, bohong dia. Sekejap dia boleh cari. Kan? Masya Allah. Kita tolong orang. Tengah kita ikhlas tolong orang ni. Katakan dia balas jahat pada kita. Dia kata buruk pasal kita. Kita buat apa lazimnya? Kita pulaukan dia. Hari itu dia susah ustaz, saya tolong dia ustaz, dia kata macam-macam pasal saya ustaz, lepas ni kita tengok apa dia benda, siapa nak tolong dia. Betul tak? Masya Allah. Ini lazimnya ni lah sekitar. 90% kita macam ni. Sama juga untuk saya pun sama, Masya Allah. Kita didik balik diri kita. Kita tanya, adakah kita tolong kawan itu kerana Allah atau kita tolong sebab dia nak kata kita baik? Kalau kita tolong dia kerana Allah, walaupun dia balai jahat, kita tetap buat kebaikan. Kita tetap buat kebaikan. Kadang-kadang kita ikhlas dengan seseorang, tapi mereka ni sikit pun tak ikhlas dengan kita. Kita sayang dia, tapi dia tak pernah sayang kita pun. Tidak. Kita terus ikhlas, kita terus sayang dia, kita terus jujur pada siapa. Cuba kita tengok perhitungan ini bukan antara kita sama manusia, tapi antara kita dengan Allah. Nah, bukan manusia yang nak menilai kita. Yang nak menilai kita Allah. Bukan manusia tentukan syurga neraka bagi kita. Allah, Masya Allah. Sebab tu jangan menilai orang. Daripada luaran dia, daripada dengar daripada orang, jangan menilai orang. Masya Allah. Nah, ada satu kisah, hadis sahih ni. Nabi ceritakan pada sahabat. Ada dua orang, adik dan abang. Abang dia ajib. Abang dia ni orang yang soleh. Adik dia ni tak soleh. Abang dia maki adik dia. Hang ni lah, semayang pun tak ada, puasa pun tak ada. Bila hang nak berubah ni? Tak apalah. Janji abang jadi soleh, tak apalah, saya tunggu tua lah. Tu umur 72 tahun, bila tua lagi? Masya Allah. Kan? Aku takut ni, hang ni mati esok confirm masuk neraka. Abang dia kata. Mati esok, hang confirm masuk neraka. Lepas tu mati dua-dua. Bila mati, Allah pertemukan mereka di akhirat. Abang dengan adik. Maka Allah kata, engkau abang yang soleh, hang masuk neraka, kata Allah. Hang yang adik tak soleh, dengan rahmat aku, hang masuk syurga. Pasal apa dia masuk syurga? Sebab abang dia tu ambil kerja Allah. Nak menerakakan orang. Nak menerakakan orang, nak mensyurgakan orang, ni kerja Allah Ta'ala. Bukan kerja kita. Kita jangan nilai orang. Walaupun kita nampak mak rempit. Dalam hidup saya, 2 kali mak rempit saya tengok mereka bagus sangat. Satu dalam hidup saya. Saya awal-awal Islam, hidup saya susah. Saya pergi, lepas tu gatai menikah pula. Masya Allah, tengok cun pula perempuan tu menikah terus dengan dia. Masya Allah. Lepas tu saya tak ada kerja. Saya tak pernah kerja, saya berniaga saja. Kan? Pengalaman kerja tak ada. Isteri saya yang pergi kerja. Kerja di supermarket, balik malam 11-12.
Kenderaan pun tak ada, kereta semua kena tarik. Masya Allah. Tak ada duit, daripada banyak duit, tak ada duit langsung, tak ada apa dah. Itu awal-awal Islam saya. Pinjam motor kawan, pergi ambil isteri di tempat kerja. Kalau ada jalan kaki main 5 km. Sian. Balik-balik sakit kaki bang. Dia pula kerja dekat cold room tu. Tempat cek. Di supermarket tu dia ada cold room letak nugget tu semua kan. Dia sakit tulang macam-macam. Kesian kat dia. Sebab tu dia suruh saya menikah lagi satu pun. Saya tengok kesian ya, Masya Allah. Kan? Si pinjam motor kawan, Masya Allah. Tak ada duit nak isi minyak. Motor tengah malam berhenti. Mai geng mak rempit. Dia tahu apa pula mereka ni ramai-ramai. Siapa abang ni? Kata motor saya rosak kot. Saya malu nak abang minyak habis. Duduk dia tu. Kami duduk, mereka tolak dengan kaki. Sampai depan rumah. Mak rempit. Pengalaman kedua saya, mahkamah session Batuet. Depan tu. Tengah-tengah mahkamah tu. Anjing accident. Mati anjing tu. Kena langgar. Tengah-tengah jalan. Bangkai anjing masuk. Kereta semua lalu lalang. Bagi macam tu saja. Mai sekumpulan mak rampik berhenti. Ada seorang mak rampik tu, Masya Allah, pergi cari plastik bor dekat tangan dia. Dia tarik bangkai anjing tu bila letak tepi. Orang mulia pun tak buat kerja macam tu. Tapi mereka yang kita ingat macam masyarakat dan sebagainya, mereka buat kerja tu. Sebab tu kita kena belajar satu benda. Jangan menilai orang. Masya Allah. Jangan menilai orang. Senantiasa berprasangka baik dengan orang. Nah, walaupun kita nampak dia macam tak berapa betul. Masya Allah. Nah, tu. Baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala saksi. Masya Allah.